Hai murid-murid, apa khabar? Saya harap semua murid dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pelajaran pendidikan moral tahun 5 bersama saya, Madam Rosita. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah kepelbagaian budaya bentuk keharmonian dalam unit 6. Jadi, saya harap murid-murid telah bersedia bersama buku teks masing-masing dan buka muka surat 54. Dah bersedia nak belajar? Okey, kita mulakan. Apakah yang dikatakan itu budaya, murid-murid? Budaya adalah salah satu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi dalam sesebuah masyarakat atau kaum, dan ia telah menjadi norma dalam kehidupan seharian. Budaya ini juga merangkumi ataupun meliputi pelbagai aspek dalam kehidupan seperti agama, adat desam, nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai moral, kesenian dan tingkah laku yang kita telah pelajari dan telah diterapkan oleh generasi dahulu kepada generasi yang sekarang. Kita telah mewarisi budaya masyarakat kita ataupun kaum kita sejak dari dahulu lagi. Pelbagai masyarakat yang ada di Malaysia bermakna terdapat pelbagai anutan agama dan juga perayaan yang diraikan oleh setiap kaum yang berbeza. Murid-murid, kita boleh lihat di muka surat 5 ada pelbagai jenis perayaan yang kita perlu tahu dan kita pelajari mengenai masyarakat ataupun kaum yang ada di negara kita. Okay, cuba kita lihat perayaan Hari Nyolong Buah, iaitu satu perayaan yang diraikan oleh masyarakat orang asli suku orang Huluk ataupun orang Jakun yang berada di Johor. Kita boleh baca dan lihat informasi yang diberikan mengenai perayaan Hari Nyolong Buah. Okey, pertama, ia disambut pada bulan Ogos setiap tahun. Jadi, masyarakat orang asli suku orang Huluk ataupun suku Jakun akan meraihkan perayaan ini pada bulan Ogos. Yang kedua, perayaan ini diadakan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada semangat hutan. Bagi masyarakat orang Huluk, mereka percaya bahawa hutan dan alam sekeliling mempunyai roh. Jadi, mereka amat menghormati hutan-hutan dan sungai yang terdapat di sekeliling mereka. Upacara ini juga diadakan pada setiap tahun dengan tujuan sebagai tanda berterima kasih kepada semangat hutan dan meminta rahmat untuk tahun hadapan. Jadi, mereka percaya bahawa semangat hutan telah memberikan banyak hasil hutan kepada mereka, termasuklah buah-buahan hutan. Selepas upacara mandi tepung dan berdoa di keramat, iaitu kawasan yang suci bagi orang asli untuk berdoa ataupun meminta restu, mereka akan bersama-sama untuk menikmati hasil buah-buahan hutan secara besar-besaran. Upacara ini akan diketuai ataupun dilakukan oleh seorang pawang atau bomoh dalam masyarakat orang asli tersebut. Murid-murid, di sini saya tunjukkan ada beberapa gambar mengenai perayaan ataupun keramat perayaan bagi suku asli orang Huluk. Jadi mereka akan menikmati buah-buahan dan juga mereka akan
membuat upacara memohon doa dan restu di keramat. Saya pasti murid-murid juga boleh mencari maklumat dengan lebih lanjut mengenai perayaan ini dari internet ataupun menerusi bahan bacaan. Murid-murid, sebagai rakyat Malaysia, kita tahu negara kita mempunyai pelbagai jenis perayaan. Jadi, kenapa kita patut menghormati kepelbagaian perayaan yang ada dalam masyarakat kita? Kenapa ya murid-murid? Cuba lihat jawapan yang telah saya sediakan. Pertama, kita dapat mengekalkan keamanan serta keharmonian kaum apabila kita saling hormat menghormati perayaan setiap kaum yang berbeza. Yang kedua, kita dapat hidup bersama, saling hormat menghormati agama dan warisan serta adat resam setiap kaum tanpa saling menaruh syak wasangka. Yang ketiga, kita dapat melahirkan sebuah masyarakat yang berbudi tinggi dan tidak terpengaruh dengan budaya asing yang tidak sesuai dengan negara kita. Dan yang keempat, adat resam merupakan sebahagian daripada budaya bangsa ataupun kaum ataupun etnik yang melambangkan identiti masyarakat ataupun komuniti tersebut. Jadi ingat ya murid-murid, dengan sikap bertolak ansur ataupun bertoleransi dan menerima pemahaman kaum yang berbeza, jadi kita akan dapat melahirkan satu masyarakat yang harmoni dalam negara kita. Murid-murid, tadi kita telah lihat informasi ataupun maklumat tentang perayaan Hari Nyolong Buah. Jadi, cuba lihat apakah perayaan Gawai Dayak, murid-murid? Ya, perayaan Gawai Dayak diraikan oleh masyarakat Dayak di Sarawak pada penghujung bulan Mei ataupun awal bulan Jun. Jadi, boleh tak murid-murid mencari informasi yang lain ataupun informasi yang selanjutnya mengenai perayaan Gawai Dayak. Murid-murid, kita telah mempelajari bagaimana kepelbagaian perayaan dapat mewujudkan sikap saling hormat menghormati di antara rakyat Malaysia. Jadi, tugasan murid pada hari ini adalah untuk mencari maklumat ataupun informasi mengenai perayaan Gawai Dayak, perayaan Kuih Bulan, perayaan Ponggel dan perayaan Baisakhi. Murid-murid boleh lihat contoh ataupun maklumat yang telah disediakan. Untuk mencari jawapan ataupun maklumat, murid-murid boleh merujuk pada internet ataupun dari buku atau majalah untuk mendapatkan maklumat yang selanjutnya. Antara maklumat yang murid-murid perlu cari adalah siapakah yang meraihkan setiap perayaan tersebut, bilakah perayaan itu diraihkan, dan mengapa mereka meraihkan perayaan tersebut. Contoh, mengapakah mereka meraihkan perayaan Kuih Bulan? Siapa yang meraihkan perayaan tersebut, di mana dan bagaimana mereka meraihkannya. Jadi, segala maklumat yang murid telah dapat, murid-murid hendaklah menulis jawapan dalam bentuk infografik mengikut kreativiti kamu sendiri. Jadi ingat, tuliskan jawapan bagi setiap maklumat yang kamu telah dapat dari setiap perayaan yang diberikan dalam bentuk infografik yang menarik dan kreatif. Baiklah murid-murid,
tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Jadi saya, Madam Rozita, mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk belajar pada hari ini bersama saya. Kita jumpa lagi. Bye.